Kembali bersiaran bersama Nadisi Pagi. Selamat pagi Malaysia, bersama saya Suhaimi Muhammad. Ada benarnya kata Hani, ada getar suara di dalam diri saya pada ketika ini. Getar yang bermakna ada ketakutan di sini. Ketakutan bukan apa? Kerana ketakutan, adakah ekspedisi 1450 km akan berjaya dalam tempoh seminggu yang akan dijayakan oleh pelajar-pelajar dan juga staf dari kalangan UTM maupun beberapa lagi rakan mereka yang akan menjayakan ekspedisi biodiesel ini. Jadi untuk bicara mengenai ekspedisi biodiesel ini, bersama saya ialah yang berbahagia Dr. Fidausi Razali, Pengetua Kolej Tun Dr. Ismail dan juga penasihat program Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama Nadisi Pagi Selamat Pagi Malaysia. Dan di hujung sana Azad Anugrah Ali Rasul, pengarah program daripada UTM sendiri. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Okey, mungkin sebagai mukadimahnya Doktor, sedikit latar belakang mengenai ekspedisi biodiesel ini. Okey, ekspedisi biodiesel ini adalah perjalanan daripada UTM Skudai di Johor Bahru dan akan melalui Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Dan kami akan bermalam di Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, dan seterusnya sampai ke Universiti Prince of Songkran University di Hat Yai. Seterusnya kami akan mengisi minyak di situ dengan biodiesel. Dan seterusnya destinasi akhir adalah di Prince of Songkran University di Surat Tani. Jadi jarak perjalanan lebih kurang 1,500 km lah. 1,500 km. Tujuan utama memang untuk mempromosikan biodiesel itu sendiri. Salah satu sebab utama. Ada sebab-sebab lain juga. Okey, mungkin boleh dikongsikan? Okey, antara sebab lain, Prince of Songkran University sendiri kita dah ada buat MOU tahun lepas. Jadi ini salah satu pengisian daripada MOU itu sendiri. Dan perjalanan ini juga kami menghantar 5 orang pelajar Universiti Teknologi Malaysia yang akan menjalani latihan praktik selama 10 minggu bermula besok lah. Bermula esok. Yang ketiganya, kami juga ni salah satu platform untuk mengantarabangsakan imej UTM sendirilah. Dan juga imej universiti tempatan secara am. Okey, jadi Azad, bila agaknya ekspedisi ini akan bermula sebenarnya? Okey, ekspedisi akan mula pada hari esok. Esok 12 hari bulan sehingga 18 hari bulan. Okey, jadi esok bermakna lepas ni pun memang akan balik ke Johor Bahru lah. Terus balik ke Johor Bahru. Jadi persiapan bagaimana agaknya? Untuk hari petang ni kita akan register untuk perasmian dan akan dilepaskan oleh Naib Chancellor. Okey. Jadi esok kita akan mula majlis perasmian start pada jam 7:30 pagi. Okey, jadi permulaannya esok. Jadi pergerakan bermula jam 8 pagi. 8 pagi. Tadi destinasi tadi doktor dah pun nyatakan daripada UTM akan bergerak ke utara, menerusi Lebuh Raya Utara Selatan. Lebuh Raya Utara Selatan. Akan bermalam di UNIMAP terlebih dahulu. UNIMAP terlebih dahulu. Tapi kenapa agaknya pemilihan tu dibuat di Prince of Songkran University juga? Apa kaitan? Jadi ada menyatakan terdapat memorandum, mungkin ada signifikan lain sebenarnya. Sebenarnya Prince of Songkran University ni dia terletak di selatan Thai yang juga pengeluar biodiesel utama di negara Thai. Dan kita di Johor sendiri pun negeri yang kaya dengan sawit lah. Jadi ada sedikit persamaan dan tambahan pula Prince of Songkran University pun selama ni telah menghantar pelajar-pelajar mereka menjalani latihan praktik di UTM. Sudah 4 tahun berturut-turut dan inilah kali pertama kami menghantar pelajar kami di Prince of Songkran University. Jadi inilah sebahagian daripada MOU yang kita nak perkukuhkan dan menunjukkan jaringan yang lebih rapat lagi. Okey, secara kita selalu juga dari segi pengisian 7 hari perjalanan untuk menjayakan ekspedisi ini sejauh 1,500 km. Jadi bagaimana? Apakah pengisian-pengisian lain yang untuk sepanjang laluan ke Lebuh Raya Utara Selatan, kita akan berapa checkpoint lah. Kita dah berhenti Seremban, Sungai Besar dan Sungai Perak dan di Gurun. Jadi kita akan sewakan flyers mengenai biodiesel, sedikit tentang kebaikan dia, apa lagi potensi dia untuk market akan datang. Dan untuk di Hat Yai kita akan adakan biodiesel talk yang akan disampaikan oleh Profesor Cakrit yang merupakan engineer lah yang hebat tentang biodiesel. Hanya di Hat Yai saja. Di 3 RNR memang tak ada apa-apa aktiviti. Di RNR tu kita akan edarkan flyers lah, risalah-risalah yang mengenai dengan biodiesel, dan ni sebahagian daripada inilah penyebaran maklumat lah tentang ni. Dan harapan kami, sebab kami pernah baca surat khabar kerajaan pun berhasrat untuk mewajibkan penggunaan 5% biodiesel
dalam sekitar tahun 2009, tapi sekarang ni kita tak tahulah apa statusnya sekarang kan, dan kami berharap idea tu diteruskan lah kan. Okey, jadi selain daripada kaki tangan dan juga pelajar UTM sendiri ya dalam ekspedisi ni, siapa lagi yang akan turut serta sebenarnya? Yang akan turut serta kita ada wartawan lah, wartawan daripada Metro, RTM sendiri yang akan menghantar tiga orang kru yang mengikuti sepanjang inilah ekspedisi ni lah. Okey. Ya. Jadi sesuatu yang menarik dan mungkin juga sokongan daripada masyarakat setempat juga memainkan peranan di sini, Doktor? Masyarakat universiti lah khususnya. Khususnya kita ada satu unit yang dinamakan University Social Responsibility. Kalau di CSR, USR, kalau di corporate dia, kalau di syarikat multinational dia panggil CSR, Corporate Social Responsibility, sebab dia ada dana yang diperuntukkan khas untuk aktiviti kemasyarakatan. Di universiti pun konsep yang sama juga, dan inilah unit yang diketuai oleh Dr. Arifin. Dia memberi sokongan penuh lah, di mana semua unit-unit di UTM digabung, digebelik untuk menjayakan program ni lah. Okey, jadi program ni julung kali diadakan. Julung kali. Jadi mungkin ada kelebihan yang cuba ditonjolkan sebenarnya, Azad. Okey, dari segi untuk mahasiswa, kita undergraduate dan kita menjalankan research dan kita aplikasikan research yang kita buat itu biodiesel lah. Kita cari maklumat, kumpul maklumat tentang biodiesel dan kita buat sendiri di lab untuk ujian, dan kita dah test pun menggunakan van, dan akhirnya alhamdulillah berjaya. Kita berjaya tanpa sebarang masalah kerosakan. Okey, dari segi pengangkutan yang akan digunakan untuk ekspedisi ini bagaimana? Okey, kita akan gunakan bas yang diisi dengan 20% biodiesel. Okey, lepas tu kita ada kenderaan Innova. Kita ada Pajero, Hilux dan Proton Perdana V6. Jadi setiap kenderaan wajib diwajibkan menggunakan biodiesel. Okey, biodiesel ni hanya untuk kenderaan yang berenjin diesel saja. Dalam kes ni kita bas Hilux guna diesel, tapi daripada UTM ke Hat Yai kita gunakan diesel penuh, fossil diesel. Tapi cuma di Hat Yai kami bercadang untuk gunakan biodiesel lah, 100%. Daripada Hat Yai, sebab di Hat Yai dia ada loji pandu yang menghasilkan 1 tan biodiesel satu hari. Jadi kalau kita nak melihat dari segi kelebihan penggunaan biodiesel ni, mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, biodiesel ni bahan mentah utamanya diambil daripada minyak sawit. Sawit ni kita punya komoditi lah. Dan antara sebab kenapa kerajaan berhasrat untuk mewajibkan 5% biodiesel di kenderaan awam dan kenderaan kerajaan, sebab dia untuk mewujudkan demand ataupun supaya harga, apa yang kami faham, supaya harga sawit ini dapat dikekalkan pada aras yang menguntungkan para peneroka lah. Dan jadi dan biodiesel ni sendiri adalah dia tidak mengandungi asap yang keluar daripada hasil pembakaran biodiesel ni. Dia tidak mengandungi asap yang beracun lah. Dia boleh dikatakan environmental friendly, mesra alam. Saya difahamkan sebenarnya UTM telah pun membuat kajian penyelidikan berhubung dengan biodiesel dah sekian lama. Jadi untuk ekspedisi ini, kenapa tidak menggunakan 100% biodiesel hasil daripada penyelidikan daripada UTM sendiri? Okey, ini jawapan soalan yang agak kompleks sikit, complicated sikit. Betul. Banyak kajian penyelidikan tentang biodiesel yang dilakukan oleh beberapa kumpulan penyelidik di UTM sendiri, tetapi kajiannya hanya tertumpu lebih kepada kajian ilmiah, dan mereka tidak pernah ataupun belum lagi sampai ke peringkat menguji di kenderaan. Bagi kami di college, kami lebih memandang ekspedisi biodiesel ini satu benda yang menyeronokkan. Jadi kami tidak fokus sangat kepada penyelidikan yang detail atau perinci. Jadi kami pergi ke YouTube, cari formula dia, dan kami terus buat, isi dalam van, cuba, dan kita terus dapat idea untuk buat biodiesel expedition ni. Lebih kepada penglibatan pelajar-pelajar sarjana muda. Okey, jadi akhir sekali mungkin Azad, dari segi pengharapan hasrat ni Azad berhubung dengan ekspedisi biodiesel ini. Okey, harapan saya biodiesel expedition dapat jalankan dengan lancar tanpa sebarang masalah, dan kami AJK berasa gembira dan banggalah dengan kalau ekspedisi berjaya dijalankan dan dapat support kepada public. Dan mungkin kata-kata semangat kepada 66 peserta yang lain.
Okey, kita semangat saya. Sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan program ini. Okey, dan pastinya program ini mendapat sokongan 100% daripada VC UTM sendiri, daripada Profesor Datuk Engineer Zani Ujang. Jadi bagaimana agaknya? Jadi saya mengharapkan supaya pihak UTM memberi sokongan penuh lah, sebab hasrat kami ingin membuat ataupun mengadakan satu loji pandu yang sebagaimana yang saya beritahu yang di Prince of Wales University di Hayat, dia punya loji pandu mereka sendiri, dan kami berhasrat supaya biodiesel yang dihasilkan di UTM ni boleh digunakan untuk sekurang-kurangnya kenderaan UTM. Itu sebagai satu permulaan. Yes. Ya. Jadi ini merupakan satu sejarah pribadi kepada para peserta, sejarah kepada UTM juga, dan kita harapkan sejarah untuk negara. Jadi terima kasih Doktor, terima kasih Azad kerana bersama kami, dan kami di Selamat Pagi Malaysia mendoakan supaya ekspedisi yang bermula esok ini akan berjalan dengan lancar, dan selamat pergi, selamat balik. Terima kasih. Ya, okey. Jadi saudara, selepas ini kita akan bersama Hani dalam membicarakan mengenai Telemovie Slot Citra. Terima kasih Cikgu, seketika nanti.